Dasar keluarga negara. Dasar keluarga negara ini yang menyokong dan melengkapi dasar-dasar yang sedia ada seperti dasar sosial negara, dasar wanita negara, dan dasar kanak-kanak negara turut berteruskan kepada perlembagaan persekutuan, rukun negara, dan matlamat wawasan 2020. Dasar ini turut merujuk secara khusus kepada tanggung jawab antara bangsa Malaysia seperti di bawah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women dan Convention on the Rights of the Child. Dasar keluarga negara dilengkapi dengan pelan tindakan keluarga negara bagi memperincikan tindakan yang perlu diambil oleh kementerian, jabatan, dan agensi kerajaan, NGO, dan akademik, serta sektor swasta, dan anggota masyarakat. Dasar keluarga negara diterjemahkan dalam bentuk program dan aktiviti untuk memudahkan pihak yang berkepentingan melaksanakannya dengan berkesan. Pelan tindakan keluarga negara mengandungi 3 pilar strategik yang meliputi sektor-sektor utama negara seperti melibatkan 40 agensi pelaksana. Seterusnya ialah penggumpalan dasar keluarga negara dan pelan tindakan keluarga negara membolehkan langkah-langkah yang lebih menyeluruh dan sistematik dapat ditentukan kepada yang pertama, yaitu arah tuju kesejahteraan keluarga yang total dan menyeluruh. Yang kedua, menyediakan landasan untuk pembangunan modal insan. Yang ketiga, pembentukan dan pengukuhan institusi keluarga. Yang keempat, usaha membimbing dan memupuk kemahiran untuk keluarga. Yang kelima, usaha mengeratkan perhubungan antara generasi. Keenam, hak asasi kemanusiaan dan kesetaraan di mana penumpang akan diberi kepada undang-undang dan dasar yang menjamin perlindungan dan keselamatan serta memudayakan kesetaraan jantina dalam keluarga. Pernyataan dasar dan matlamat DKN. Pernyataan dasar yang pertama membangunkan keluarga yang sejahtera, sehat dan resilient untuk memastikan kestabilan sosial. Kedua, menjadi pemangkin kepada kesadaran dan komitmen semua pihak yang berkepentingan, termasuk setiap anggota masyarakat, untuk mencapai matlamat yang dihasrat. Matlamat mengutamakan perspektif keluarga dalam usaha pembangunan sosioekonomi bagi melahirkan generasi berkualiti. Prinsip DKN, prinsip yang pertama ialah keluarga memiliki kekuatan tersendiri bertanggung jawab untuk kelangsungan generasi ke generasi. Prinsip kedua, keluarga bertanggung jawab memupuk dan menghayati nilai-nilai murni. Prinsip ketiga, kepelbagaian struktur keluarga mewujudkan keperluan yang berbeza. Dan yang keempat, hubungan mesra budaya, perkongsian sumber dan tanggung jawab bersama dan saksama menjamin kesejahteraan keluarga. Prinsip yang kelima, ilmu dan maklumat sebagai asas keluarga sejahtera. Prinsip keenam, perundangan, dasar, dan program perlu mesra keluarga. Prinsip ketujuh, ahli keluarga mempunyai hak asasi dan perlindungan bagi menjamin maruah diri. Prinsip ke-8, komitmen majikan menjamin kesejahteraan keluarga. Strategi pelan tindakan DKN. Yang pertama, meningkatkan komitmen dan penglibatan berbagai pihak untuk mengutamakan perspektif keluarga dalam usaha pembangunan sosioekonomi. Yang kedua, memastikan undang-undang, dasar, prosedur, serta penguatkuasaan undang-undang dan peraturan mengutamakan perspektif keluarga. Yang ketiga, menyediakan dan memastikan program perkhidmatan dan kemudahan mesra keluarga mudah diakses atau dicapai. Strategi pelaksanaan dasar keluarga negara. Yang pertama, pendidikan dan pembangunan dalam kesejahteraan keluarga. Yang kedua,
Advokasi mengutamakan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, latihan dan pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan modal insan dan keluarga sejahtera. Yang keempat, penyediaan kemudahan, sumber dan persekitaran yang mendaya upayakan keluarga. Yang kelima, perundingan dan perkongsian pintar dalam pelbagai agensi kerajaan, swasta, pertumbuhan bukan kerajaan, institusi pengajian tinggi, dan community. Yang terakhir, pemantauan dan penilaian. Yang terakhir ialah penutup dasar keluarga negara. Yang pertama, dasar keluarga negara merupakan dasar utama yang memfokuskan kepada aspek kesejahteraan dan pembangunan keluarga. Yang kedua ialah memberi hala tuju kepada program dan perkhidmatan yang merasa keluarga bagi membangunkan keluarga yang sejahtera supaya anggota masyarakat menghayati nilai-nilai murni sejajar dengan aspirasi wawasan 2020. Pelaksanaan dasar keluarga negara perlu diberi penekanan oleh pelbagai pihak yang berkepentingan demi pembangunan modal insan yang berkepribadian mulia dan keluarga yang sejahtera. Oke, kita masuk kepada working with parents. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara telah membangunkan kursus keluarga atau kerja, parenting or work, bagi membantu ibu bapa menyiapkan diri serta mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran ke arah melahirkan keluarga yang berilmu, hidup dalam suasana mesra, berkasih sayang, dan harmoni. Kursus ini memberi peluang kepada semua ibu bapa untuk mempelajari teknik-teknik mengimbangi, bertanggung jawab terhadap keluarga dan kerjaya serta memperolehi pengetahuan dan kemahiran keibubapaan. Kursus ini juga banyak membantu ibu bapa untuk menjadi insan yang berguna pada masa hadapan. Oke, seterusnya kita masuk kepada objektif kursus. Terdapat 2 objektif kursus ini. Yang pertama, memberi kemahiran serta panduan cara gaya keibubapaan untuk menghadapi cabaran keluarga di setiap kitaran hidup keluarga. Family Life Circle. Oke, kursus ini juga membantu sekelompok keluarga itu untuk meneruskan hidup tanpa menjejaskan kriteria kekeluargaan itu sendiri. Selain itu, meningkatkan kesedaran dan pengetahuan kepada ibu bapa mengenai pentingnya mengimbangi peranan sebagai ibu bapa dan pekerja. Pada masa ini kita dapat lihat bahawa ibu bapa itu bukan sahaja sebagai ibu bapa, namun ia juga boleh menjadi pekerja pada masa yang sama. Akhir sekali adalah garis panduan bekerja dengan ibu bapa. Terdapat 3 garis panduan bekerja dengan ibu bapa. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin ini mengajar kita untuk menghormati seseorang itu sama ada keluarga maupun bukan. Yang mana apabila di sebuah syarikat atau pejabat itu, kita perlu mengikut waktu yang telah ditetapkan. Buku panduan. Buku panduan ini wujud sebagai perkara asas dan sejajar dalam komunikasi di antara ibu bapa dan staf. Buku panduan mengandung maklumat yang diperlukan dalam menumbuhkan pahaman umum agar penjagaan kanak-kanak berjalan dengan lancar. Dengan membaca buku panduan, pihak keluarga dapat mengetahui apa yang perlu dijangkakan dari pusat jagaan tersebut. Buku panduan hendaklah tersusun secara menyeluruh dan sentiasa dikemas kini, termasuklah dasar-dasar peraturan dan tata cara yang menggariskan pendekatan dalam penjagaan kanak-kanak.
Unsur-unsur yang terkandung di dalam buku panduan Ibu Bapak ialah pertama, pengenalan, kedua, penjagaan kanak-kanak dan falsafah pendidikan, ketiga, maklumat pengoperasian, keempat, pendaftaran, kelima, prosedur menghantar dan menjemput kanak-kanak, keenam, contoh jadwal harian, ketujuh, maklumat pemakanan kanak-kanak, ke-8, perubahan jadwal cuti sakit, ke-9, peraturan jadwal kelas istimewa, ke-10, tata cara dan proses disiplin, 11, peraturan keselamatan dan kesehatan, 12, prosedur kecemasan, 13, sesi dialog bersama Ibu Bapak, dan terakhir, polisi pengambilan. Seterusnya dalam buku panduan tersebut, unsur yang pertama yaitu penjagaan kanak-kanak dan falsafah pendidikan. Seperti yang kita tahu, program yang digunakan ialah KSPK dan Permata. Kemudian, pendekatan yang digunakan dalam kurikulum ialah pendekatan KSPK, Permata, Piaget, Montessori, dan Waldorf. Unsur kedua pula ialah maklumat pengoperasian, yaitu termasuklah masa operasi, kalender persekolahan, jadwal penjagaan, tarikh mula dan tamat, dan waktu cuti. Unsur ketiga ialah pendaftaran. Pendaftaran kanak-kanak memerlukan maklumat pribadi kanak-kanak, dan maklumat ini adalah rahasia dan hanya boleh diakses oleh pihak sekolah dan ibu bapak kanak-kanak tersebut sahaja. Proses pendaftaran termasuklah kos program dan syarat yang diperlukan untuk mendaftar kanak-kanak. 4. Prosedur menghantar dan menjemput kanak-kanak. Dengan memberitahu proses menghantar dan mengambil kanak-kanak, pihak ibu bapak akan merasa yakin dan selamat disebabkan mereka tahu apa yang perlu disediakan untuk anak-anak mereka sebelum masuk ke dalam bangunan pusat. Penyelia pusat jagaan perlu memeriksa waktu kanak-kanak tersebut lambat datang ataupun balik dari sekolah. 5. Jadwal harian. Ibu bapa dapat tahu perkembangan dan apa yang anak-anak mereka belajar pada hari tersebut. Maklumat mengenai jadwal membantu ibu bapa bagaimana pusat jagaan tersebut beroperasi dan memberi kesan kepada keperluan kanak-kanak di sekolah. 6. Maklumat pemakanan kanak-kanak, yaitu jenis atau menu makanan yang disediakan. Seterusnya, peraturan atau kebenaran dari pihak sekolah untuk kanak-kanak membawa makanan dari rumah. Seterusnya, alahan makanan. 7. Perubahan jadwal dan cuti sakit. Perubahan jadwal berlaku selari dengan skop pembelajaran kanak-kanak. Kanak-kanak yang mempunyai masalah untuk menguasai subjek akan diberi kelas tambahan dan ibu bapa perlu dimaklumkan tentang perubahan jadwal tersebut. Seterusnya, kanak-kanak yang jatuh sakit akan diberi cuti sakit. Sekiranya kanak-kanak yang sakit di sekolah, pendidik, dan ibu bapa berbincang apa sebab penyakit tersebut. 8. Peraturan keselamatan dan kesehatan, yaitu maklumat yang diperlukan berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kanak-kanak di pusat jagaan. Semasa aktiviti luar, nisbah kanak-kanak staf perlu seimbang untuk tujuan keselamatan mereka. Sijil, perakaunan keselamatan perlu dipamerkan supaya ibu bapa dan agensi lain dapat melihatnya. 9. Sesi dialog bersama ibu bapa. Sesi ini melibatkan pendidik, ibu bapa, dan kanak-kanak. Sesi diadakan pada setiap bulan untuk menilai perkembangan kanak-kanak sepanjang mereka berada di sekolah. 10. Pengambilan. Pengambilan termasuklah pembayaran program. Apa yang berlaku sekiranya tidak membayar bil atau cas yang dikenakan sekiranya ibu bapa mau menambah apa-apa keperluan anak-anak yang tidak tersenai dalam program penjagaan. Cara pembayaran pengambilan adalah penting disebabkan ianya memberi kesan kepada kelancaran operasi pusat jagaan tersebut. Penilaian staf membolehkan untuk mengukur prestasi pekerja, kecekapan profesional mereka, hai perniagaan dan pribadi, dan potensi dalam kaitannya dengan tujuan strategik syarikat. Staf penilaian dalam beberapa bentuk atau lainnya selalu hadir di syarikat. Setiap pengurus secara rutin mendedahkan pendapatnya tentang prestasi bawahannya. Namun, lebih sering daripada tidak, penilaian ini tidak jelas dan emosional berwarna. Jika dibangunkan dan dilakukan dengan betul, penilaian kaki tangan adalah alat yang berkesan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam prestasi kaki tangan, penyusunan rancangan, pembangunan profesional, membina budaya syarikat yang terbuka, dan hubungan berdasarkan kepercayaan dengan pengurus, meningkatkan keuntungan perniagaan melalui kaki tangan pengurusan yang lebih baik. Manfaat penilaian staf untuk syarikat yang pertama ialah
kemungkinan untuk mengukur prestasi pekerja, tahap pengetahuan dan kemahiran perniagaan, dan kualiti pribadi. Yang kedua pula, kemungkinan untuk putaran kaki tangan dan membentuk kolam HR. Dan yang ketiga, sebuah asas untuk membangunkan motivasi kaki tangan, pembangunan, dan sistem latihan. Terdapat beberapa manfaat penilaian staf untuk pekerja. Yang pertama, tempat dan peranan masing-masing pekerja ditentukan. Yang kedua, pemahaman yang jelas tugas, kriteria, kerjaya, dan imbuhan berasaskan prestasi. Yang ketiga, kemungkinan untuk menerima maklum balas daripada pengurus. Yang keempat, yaitu yang terakhir, kemungkinan untuk rancangan pembangunan lebih banyak dan menilai peluang kerjaya pertumbuhan. Keperluan keluarga bermaksud sesebuah keluarga yang mempunyai ibu bapa dan anak-anak yang saling melengkapi antara satu sama lain dalam berkeluargaan. Keperluan keluarga yaitu ekonomi. Ibu bapa perlu bekerja sama dalam perbelanjaan di dalam rumah tangga dan anak-anak serta bayi yang masih kecil. Selain itu, bijak dalam menguruskan tentang naik turun ekonomi keluarga. Seterusnya ialah sosial, menyediakan gaya hidup yang lebih stabil berbanding sendirian. Sebagai contohnya, berbincang tentang masalah keluarga, anak-anak, dan sebagainya. Seterusnya ialah perlindungan, mampu menampung kos penjagaan kesehatan. Kerajaan telah memberi kemudahan seperti klinik dengan cas yang berpatutan untuk rakyat Malaysia. Dengan merancang keuangan, kos penjagaan kesehatan keluarga bukan lagi menjadi beban yang membelenggu fikiran. Seterusnya ialah kasih sayang. Ibu bapa berperanan memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak. Kehidupan anak-anak harus diisi dengan kasih sayang dari ibu bapa yang dapat menyemai sikap penyayang dalam diri mereka. Kehadiran ibu bapa dalam hidup anak-anak amat penting dalam tempoh mereka membesar. Mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra untuk anak-anak akan memberi mereka kebaikan. Kelebihan dapat mengeratkan hubungan antara keluarga dan dapat berkongsi masalah serta menyelesaikannya bersama. Dari segi kekurangan, sering mengalami tekanan dan bersikap tidak sopan serta tidak dapat mengenali sifat ahli keluarga. Pendidikan dalam keluarga, pendidikan Islam. Pada usia awal kanak-kanak perlu dibentuk agar mempelajari serta mengetahui pendidikan agama agar akhlak atau kepribadian mereka dapat dibentuk. Seterusnya, pendidikan keselamatan, yaitu ibu bapa memberikan pendedahan dan mengajar kanak-kanak mengenai ancaman seperti mengajar mereka untuk tidak mengikut atau mengelak dari seseorang yang tidak dikenali, menyentuh mereka, dan dengan segera melapor kepada guru atau ibu bapa. Seterusnya, bersama keluarga, meluangkan masa bersama keluarga seperti makan bersama dan mengelakkan atau tidak membenarkan penggunaan telepon ketika bersama keluarga dan memberikan tumpuan sepenuhnya kepada perbualan keluarga. Penilaian program. Penilaian program merupakan suatu proses menghasilkan keputusan melalui pengumpulan dan analisis data yang sistematik. Dalam menghasilkan keputusan ini, beberapa aktiviti yang dijalankan. Berdasarkan aktiviti pengetahuan, kemahiran, sikap, dan perlakuan yang perlu dicapai dalam sesuatu program. Seterusnya ialah tujuan penilaian program. Penilaian program ialah bertujuan sebagai pengurusan proyek agar dapat mengikut arah tujuan pembangunan dan penyebaran program, memperlihatkan keberkesanan proyek dan memperlihatkan accountability proyek tersebut. Yang terakhir ialah tren dan isu dalam pendidikan awal kanak-kanak. Yang pertama, kekurangan peralatan bahan bantu mengajar. Akibat daripada pandemi COVID-19 ini, guru dan kanak-kanak tidak dapat membuat pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka, dan ini menyebabkan guru kekurangan bahan bantu mengajar untuk kanak-kanak. Masalah ini juga turut membuatkan guru susah karena bukan mudah untuk mencari bahan bantu mengajar untuk anak-anak semasa kelas online. Bahan bantu mengajar yang kurang menyebabkan kanak-kanak sukar untuk memahami apa yang diajar oleh guru, yang menyebabkan kanak-kanak menunjukkan tidak minat untuk belajar serta sukar untuk mendapatkan kerjasama daripada mereka. Yang kedua ialah kanak-kanak terdedah dengan gadget. Kesibukan ibu bapa dengan pekerjaan mereka mengakibatkan mereka membiarkan kanak-kanak untuk bermain telepon dengan sesuka hati mereka. Disebabkan ini,
kanak-kanak malas dan hilang fokus untuk belajar atau melakukan tugasan yang diberikan oleh guru mereka. Masalah ini menyebabkan ramai di kalangan anak-anak yang sudah mengenal dan mengetahui gadget pada awal usia 1 tahun yang disebabkan oleh sikap ibu bapak yang lalai dan sibuk dengan kerja mereka sehingga membiarkan anak-anak bermain telepon tampahan. Akan membentangkan mengenai celik huruf. Seperti yang kita tahu, penutupan taska dan tadika telah menjejaskan kanak-kanak yang mana ramai kanak-kanak yang tidak mengenal huruf dan tidak tahu menulis. Akibat daripada kejadian itu, sebagai seorang guru, mereka mestilah bekerja keras dan memikirkan apakah inisiatif yang seterusnya untuk membantu kanak-kanak tersebut. Seperti yang kita tahu, pada masa kini berlakunya COVID-19 yang mana pembelajaran telah diteruskan tetapi dengan atas talian. Kesukaran kanak-kanak dan guru untuk membuat pembelajaran atas talian itu telah menyukarkan mereka untuk belajar. Dalam pembelajaran atas talian, guru susah untuk menarik minat murid-murid. Seterusnya, kita boleh lihat dengan kemalasan murid-murid untuk memasuki kelas yang dibuat oleh guru melalui Google Meet maupun Zoom. Sebagai contoh, apabila kanak-kanak yang berumur 7 tahun memasuki ke alam darjah 1, ramai di antara mereka yang tidak tahu menulis dan tidak dapat mengenal huruf dan nombor dengan baik. Rentetan daripada itu, guru mestilah memikirkan langkah-langkah yang terbaik untuk membantu kanak-kanak. Sekian dan terima kasih.